Charlie. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam lebaran untuk seluruh penonton. Rondaan udara, laut dan darat oleh pasukan keselamatan terutamanya Polis Diraja Malaysia terus dipergiatkan di bulan Syawal. Kawasan pantai timur Sabah menjadi keutamaan untuk mencegah sebarang pencerobohan di laut. Laporan itu membuka tirai 999 malam ini. Jadi penerbangan kita akan bermula daripada pantai barat, kita akan menuju ke utara, ke Pulau Pangi. Baru-baru ini, 999 membuat tinjauan eksklusif penugasan Pasukan Gerakan Udara PGU, Pasukan Polis Marin PPM dan Pasukan Gerakan Am PGA di Lahad Datu dan sekitar kawasan perairan daerah ini serta pos Pasukan Keselamatan di Tambisan dan Pulau Tabawan sempena Aidilfitri yang bakal menjelang. Kami turut merakamkan simulasi latihan memintas bot asing yang menceroboh perairan negara. Simulasi itu memaparkan keberkesanan koordinasi antara ketiga-tiga unit PDRM tersebut dalam membantras jenayah di pantai timur Sabah. Helikopter AW139 PGU PDRM Sabah mengesan sebuah bot laju yang mencurigakan bersama 3 individu di dalamnya sedang cuba menyusup masuk ke perairan pantai timur Sabah di kawasan laut Lahad Datu. Maklumat itu disalurkan ke Pusat Kawalan PPM Wilayah 4 Sabah, Lahad Datu bagi tindakan mengesan dan memberkas suspek. Tindakan pantas oleh PGU menyalurkan maklumat membolehkan bot ronda PPM mengesan bot laju yang mencurigakan itu dengan segera. Apabila bot laju tersebut cuba dihampiri oleh bot ronda PPM, suspek bertindak melarikan diri dan berlaku aksi kejar mengejar di laut serta udara oleh pasukan keselamatan. Kru 99 telah menjejaki suspek yang mendapat maklumat daripada pasukan gerakan udara. Suspek akan menuju ke sebuah pulau untuk melarikan diri dan sekarang pihak Angrin daripada pasukan Polis Marin sedang mengejar suspek ke darat. Bot laju suspek dilihat menuju ke arah sebuah pulau dalam usaha melepaskan diri dari pihak berkuasa. Papa Alpha Charlie 722 dari Papa Siracari 69 panggilan over. Anggota PPM bertindak menghubungi pos kawalan PGA yang berhampiran. Papa Alpha Charlie 722. Sepasukan PGA dikerah ke pulau berkenaan untuk menjejaki suspek. Dua suspek yang cuba bersembunyi di dalam hutan akhirnya berjaya ditangkap oleh anggota PGA. Manakala seorang suspek lagi dapat meloloskan diri ke dalam hutan di kawasan pulau ini. Inilah 3 suspek yang menerima maklumat daripada pasukan gerakan udara. Mereka ini melari ke pantai dan telah ditangkap oleh pasukan gerakan AM yang kebetulan bertugas di kawasan pantai ini. Macam mana yang telah kita tengok tadi itu adalah
terserempak dengan bot yang memasuki perairan negara, di mana pasukan Marin dengan koordinasi yang baik telah dapat menahan bot tersebut. Suspek lari dari pasar pulau ni, di mana pasukan gerakan AM yang ada di menunggu di sini dapat membuat tangkapan situ. Kejayaan ini adalah hasil koordinasi baik antara unit PDRM di laut, darat dan udara. Perairan di Sabah ini kami mempunyai koordinasi yang baik di antara, terutamanya dalam pasukan polis sendiri, iaitu di udara pasukan gerakan udara, pasukan Marin dan juga pasukan gerakan AM. Selalunya kalau dalam rondaan pasukan gerakan udara, apabila mereka ternampak ada gerakan ataupun bot-bot yang daripada masuk ke sempadan ini, masuk ke kawasan kita, dia akan memaklumkan kepada pos-pos dan juga aset-aset pasukan Marin, di mana koordinasi antara Marin dengan PGA dengan adalah sangat baik. Beginilah pengorbanan pasukan keselamatan di barisan hadapan sepanjang bulan Ramadan dan ketika sambutan Aidilfitri. Demi menjamin keampuhan benteng pertahanan negara, anggota keselamatan menempuh cabaran menahan lapar dan dahaga dalam cuaca yang panas dan terpaksa berjauhan dari keluarga ketika sambutan Aidilfitri diraikan. Bagi saya, rondaan keselamatan dan pemantauan di pantai timur Sabah adalah menjadi keutamaan pada hari biasa ataupun pada hari perayaan. Namun begitu, cabaran yang kami hadapi pada hari perayaan adalah terpaksa meninggalkan keluarga tersayang demi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Meskipun jauh di sudut hati, terasa sayu dan rindu kerana berjauhan dengan keluarga ketika menjalani ibadah puasa dan menyambut 1 Syawal tanpa insan tersayang. Mereka tetap tabah dan cekal demi tugas yang dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, pada pagi ini sempena Aidilfitri saya berkesempatan untuk melawat penugasan anggota pasukan polis Marin di Pos Tabawan Lahadatu. Seperti mana lumrahnya kalau di pagi hari raya sebegini, anggota dan juga pegawai terpaksa berjauhan dengan keluarga di pagi hari raya, tapi apakan daya itu adalah lumrah sebagai seorang pegawai kanan dan juga anggota pasukan polis Diraja Malaysia terpaksa berjauhan sempena hari raya Aidilfitri, tambah-tambah lagi di pagi-pagi hari raya seperti ini. Itu adalah cabaran yang paling terkesan untuk pegawai kanan dan juga anggota yang bertugas, yang terpaksa bertugas melaksanakan tugas menjaga keselamatan dan ketenteraman di perairan. Setakat ini pengalaman saya selama berkhidmat dalam pasukan polis Marin ni lah. Setelah beberapa tahun tak balik raya tu, ada terkesan sikit lah juga di hati ya. Kita dapat balik beraya bersama keluarga tercinta kan. Jadi saya harap keluarga di sana dapatlah beraya tanpa anak kesayangan diorang ni. Lance Corporal Ahmad bin Sani. Saya berasal dari Sarawak. Perasaan tak dapat balik raya untuk tahun ni semestinya sedih. Tetapi untuk menjaga kedaulatan negara, kita kena teruskan untuk menjaga keselamatan di perairan negara kita, terutamanya di kawasan yang hotspot seperti di Lahadatu ini. Kami dari pasukan polis Marin Lahadatu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Pada hari Lebaran ini saya membuat tinjauan ataupun lawatan ke pos-pos barisan hadapan untuk pos PGA, di mana kami pasukan gerakan AM terus memperkukuhkan kawalan sempadan di musim perayaan ini, walaupun kebanyakan daripada yang bertugas ini adalah orang Muslim dan sebagainya, di mana tidak menghalang untuk kami memberi fokus kepada penugasan menjaga sempadan negara. Kami anggota dari Pulau Adal, Batalion 17 Pasukan Gerakan AM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Saya Inspektor Muhammad Mustaqim bin Abdul Wahab.
Saya sekarang berkhidmat di bawah Batalion 17 Pasukan Gerak Am Lahad Datu. Pengalaman di Hari Raya agak sayu sebab tak dapat jumpa keluarga. Sebelum ni saya berkhidmat di Semenanjung. Memang kalau masa berkhidmat di Semenanjung tu memang ada can lah, sehari 2 hari pergi jumpa dengan family. Tapi sekarang ni can nak jumpa family masa waktu raya, dia dah macam dia tak ada can lah. Agak sayu lah, tapi macam mana nak buat. Kita pun berkhidmat atas arahan. Kita pun berkhidmat untuk menjaga keselamatan negara jugalah. So saya pun anggap ni sebagai salah satu ibadah lah. Ibadah untuk pertahankan negara. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan, hingga jumpa lagi tahun depan. Itulah rintihan pada suasana yang ada di sini. Rintihan saya berjauhan daripada keluarga yang tercinta. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga dan juga rakan-rakan sekalian. Saya sakit sangat-sangat lah. Saya nak beraya dengan family saya. Sakit tak tahu nak cakap lah. Suasana sambutan Aidilfitri buat penghuni penjara Pokok Sena Kedah dipenuhi dengan kesayuan dan kerinduan terhadap keluarga tersayang. Perasaan kesal dan insaf turut dirasai, namun mereka tetap reda menjalani hukuman yang dikenakan. Saksikan laporan Aidilfitri di sebalik tirai besi disediakan wartawan 999. Sambutan Aidilfitri tahun ini amat berbeza buat insan yang dikenali dengan panggilan Ustaz berusia 50 tahun kerana tidak berpeluang beraya bersama keluarga tersayang. Selama 6 bulan di penjara, kini dirinya terpaksa menyambut Aidilfitri di sebalik tembok besi penjara Pokok Sena yang memisahkan kehidupannya dengan dunia luar. Ustaz yang kini menjalani hukuman selama 15 tahun selepas dijatuhi hukuman di bawah AMLA mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram pada November tahun lalu. Ada juga transaksi yang berlaku dalam syarikat tu. Shareholder yang bersama ni pun juga buat laporan pasal kita punya transaksi yang tu. Jadi dia claim pada saya lah berlaku pecah amanah dalam syarikat. Allah bagi kesenangan kepada saya selama 20 tahun dah bersama dengan keluarga. Alhamdulillah lah, rasa senang. Tiba-tiba Allah uji kita dengan kemampuan, tidak mampu untuk buat bayaran balik, pulangkan duit jemaah kan. Kemudian adalah berlaku sedikit kepincangan pengurusan keuangan. Akhirnya saya buat pengakuan bersalah. Bapa kepada 8 orang anak ini menyedari kesalahannya dan redha dengan hukuman yang terpaksa ditanggung ketika ini. Insaf dan kesal menyelubungi diri, terutamanya kepada Sang Pencipta dan insan lain yang terkesan akibat perbuatannya. Saya sarankan kepada yang ingin terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, cubalah elak, janganlah sampai terjebak dalam pengubahan wang haram. Tapi dalam masyarakat kita, pengubahan wang haram dia kata kita cetak duit palsu. Dia sebenarnya bukan cetak duit palsu, dia memasukkan daripada duit masuk dalam akaun sendiri. Itu pun telah ditakrifkan sebagai pengubahan wang haram. Daripada berada dalam bahagia, masuk sini dalam agak sukar. Walaupun akhirnya saya menerima hukuman ini dengan penuh kerelaan. Allah
takbir bergema. Hatinya sayu tatkala mengenangkan saat pulang ke kampung halaman bersama keluarga. Malah hidangan yang paling dirindui, nasi lemak sambal sotong masakan isterinya yang dihidangkan di pagi Aidilfitri. Ini adalah kali pertama raya saya berada di dalam, dan kenangan saya bersama dengan keluarga. Kami selalu balik ke kampung. Semuanya balik ke Kedah dulu, kemudian balik ke Sarawak, balik ke Johor. Tapi kali ini mereka kena berkumpul, berjumpa saya di sini. Mungkin berbezalah dari segi ini, tapi walaupun sedih setiap hari, moga-moga Allah beri kepada saya kekuatan untuk melalui semua ni. Manakala penghuni wanita yang dikenali sebagai bonda terpaksa meringkuk di sebalik tirai besi selepas dijatuhi hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh anak tirinya. Walau bagaimanapun, bonda terpaksa menghabiskan lagi 6 tahun selepas hukuman terhadapnya dipinda kepada Seksyen 304 Kanun Keseksaan selepas didapati membunuh tanpa niat. Lebih memilukan, wanita berusia 38 tahun ini sedang mengandung ketika dimasukkan ke dalam penjara. Saya lahir kat sini, bila anak saya cukup setahun dalam ni, lepas tu dia ceraikan saya. Dia kena kahwin lain kat luar tu. Satu je saya pegang. Bagi saya, syurga saya bersuami tepat kaki suami. Bagi saya, Allah hadirkan sayang, cinta dan kasih tu hanya untuk suami. Tapi suami hancurkan kepercayaan tu. Tak percaya dia lah. Lepas berkata kesalahan saya, mungkin ini kifarah untuk dosa saya lama, ataupun Allah nak hindarkan saya daripada orang macam ni. Tapi bila saya kat sini, orang yang saya sayang sangat dia tunggu tu tak ada. Tahun ini merupakan tahun ke-6 buat ibu kepada 3 cahaya mata ini menyambut Aidilfitri tanpa insan tersayang. Namun, peluang yang diperoleh untuk bertemu ahli keluarga baru-baru ini dapat melepaskan rindu yang lama terpendam. Semakin lama semakin kuat kita. Tak mudahlah macam give up tengah belajar untuk jadi seorang yang lagi kuat. Bila saya balik nanti, saya nak depan dengan dia lagi. Macam mana saya nak hadap dia. Saya cuma kalau nanti balik dapat peluang nak cakap dengan dia, saya nak cakap satu je. Terima kasih sebab buat saya macam ni. Seorang lagi penghuni wanita dikenali sebagai Yati merupakan banduan akhir di bawah kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh bayinya dan akur dengan kehendak takdir apabila terpaksa berjauhan dengan keluarga. Mengimbas kejadian yang berlaku ketika berusia 19 tahun, perkenalannya dengan seorang lelaki berakhir dengan ketelanjuran sehingga hamil. Walau bagaimanapun, wanita berusia 26 tahun itu mengambil keputusan untuk membuang bayi terbabit di dalam tandas tanpa sempat menatap wajah anaknya. Nasihat saya, remaja-remaja dekat luar sana tu, kalau nak berkawan tu, jangan sampai terlanjur lah. Bila jadi macam saya ni, kita menyesal tak boleh nak buat apa lah. Setelah 3 tahun menjalani hukuman sebagai banduan akhir, Yati kini sedang menjalani proses rayuan bagi meringankan hukuman agar dapat kembali ke pangkuan keluarga. Saya sakit sangat-sangat lah. Saya nak beraya dengan family saya. Sakit tak tahu nak cakap lah. Sebab saya tak pernah berpisah lah dengan family. Setiap kali raya saya akan ada dengan mak dan ayah. Mak masak rendang, ketupat, rindu lah. Bersalam dengan mak ayah lah pagi raya, minta maaf. Tak boleh lupa lah yang tu. Menurut Pengarah Penjara Negeri Kedah, Abdul Kadir Jailani Ismail, seramai 3,600 penghuni penjara turut diberikan latihan dalam bidang pertukangan, pastry dan perabot. Mereka dah melakukan kesalahan, tapi kita tahu masyarakat masih menyaringi mereka, keluarga masih menyaringi mereka, dan mereka ini adalah merupakan aset kepada negara akhirnya. Secara tidak langsung, mereka tidak akan terlibat dengan dadah ataupun jenayah. Dan di sinilah bermulanya ketemadunan manusia. Jadi hari ini kita lihat, walaupun mereka telah melakukan kesalahan, kita masih lagi memberi peluang untuk mereka berjumpa dengan keluarga dan anak-anak, dan inilah yang akan memberi kekuatan dan keyakinan kepada mereka untuk berubah menjadi insan yang berguna.
Tambahnya, kemeriahan suasana di pagi Lebaran serta hidangan istimewa tetap dirasai oleh setiap penghuni meskipun berjauhan dengan keluarga tersayang. Wah, bonti lepas pada tol ni ya. Bonti lepas nak. Nyawa penumpang menjadi taruhan apabila pemandu bas memandu kenderaan berat secara berbahaya termasuk memecut laju di lorong kanan. Kesalahan itu masih dikesan walaupun pelbagai tindakan undang-undang telah diambil ke atas para pemandu kenderaan berat yang melanggar undang-undang trafik. Wartawan Tun Izami Hashim menyertai operasi berkenaan bersama Jabatan Pengangkutan Jalan Pulau Pinang. Sebelum ini, tular satu video memaparkan aksi seorang pemandu bas menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan tindakan saman telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Pulau Pinang. Susulan itu, operasi mengesan pesalah trafik termasuk pemandu kenderaan berat diteruskan oleh pihak JPJ bagi menangani kes kemalangan di jalan raya, khususnya di musim perayaan. Jadi kita akan target telefon bimbit. Pemandu yang menggunakan telefon bimbit. Jadi bimbit akan pecah pada dua tim. Operasi yang digerakkan pada jam 10 pagi mengesan seorang pekerja syarikat swasta yang didapati sedang melakukan transaksi pembelian atas talian ketika memandu di lebuh raya. Cik tahu tak apa kesalahan cik? Pakai phone. Apa? Pakai phone. Pakai phone, tengok phone. Guna telefon. Okey. Guna telefon ni tak semestinya kita letak telefon tu di telinga. Maksudnya cik menggunakan telefon walaupun menaik bukan satu kesalahan. Ya. Mana telefon cik tadi? Kita tengok apa yang cik type? Cuma tengok app saja. App saja. Sebab ada inbox. Ada inbox. Jual barang lah. Abang seller ke bukan? Bukan. Jadi yang ni satu kesalahan. Ya. Saya akan saman cik di bawah saman atas APJ 987 gunakan telefon sebagai mandu. Okey. Cik tahu salah cik ya? Okey. Lain pula kisah penunggang motosikal ini yang dikatakan dalam perjalanan dari Alostar ke seberang perai untuk menghadiri sesi temuduga pekerjaan. Pergi mana ni? Nak pergi interview. Interview. Interview kerja? Oh, Allah. Okey, tahu tak apa kesalahan? Main handphone kan? Guna handphone semasa menunggang sebab motosikal. saya bukan orang sini. Saya tahu. Tadi meet boyfriend ke apa? Tak, tengok ni. Apa? Oh, man. Tak bahaya ke? Sebab kat KL dah biasa lah. Kaki aku bawa sebab saya rider dulu. Pegang macam tu kan. Pegang macam tu lah. Pegang sebelah tangan je, mana boleh kan. Bahaya. Tak boleh. Ini dari mana ke mana tadi? Saya daripada Alostar. Alostar nak ke ni tempat ni dekat kawasan Universiti kan. Berapa jarak dia? Sejam. Sejam juga. Sejam. Yang tu highway dah ni lah, tak lambat lah. Sampai sini baru tengok handphone. Berikutan itu, pihak JPJ menasihatkannya untuk memasang pemegang telefon bimbit atau handphone holder pada motosikal ketika menggunakan aplikasi navigasi. Patutnya apa yang perlu awak buat? Awak gunakan phone holder. Bila awak pegang macam tu, jadi itu kesalahan. Macam tu kira menggunakan telefon semasa menunggang lah. Yang ni menyebabkan kemalangan ni. Itu punca dah. Kira? Jadi awak dah hilang satu kalau sebelah tangan, awak nak fokus, awak dah hilang dah fokus. Okey? Yang ni jadi satu kesalahan dan mendatangkan bahaya. Motor awak punya? Ini motor kawan saya. Okey, ada dah? Sekejap. Saya tak guna? Tak terpasang. Baru beli. Ini halang. Oh, benda ada. Benda ada tapi tak terpasang. Tapi bila tak guna ni apa jadi? Dah jadi satu kesalahan dah. Katanya awak guna benda ni. Bila tak guna, satu kesalahan. Motosikal ni tak boleh buat mudah. Okey? Sebab banyak yang menjadi kemalangan ni motosikal.
Ini salah satu punca lah. Sebab kita hilang fokus sebelah tangan, bawa sebelah tangan pegang telefon. Tak boleh. Saya nampak dia berbahaya dah. Okay. Jangan balik sini. Tapi sekarang ni saya saman dulu sebab atas kesalahan. Cara awak pegang telefon. Undang-undang, tidak berkomi. Okey. Anggap ini sebagai beberapa pengajaran. Selain itu, operasi yang disertai 10 anggota ini turut memantau kenderaan berat seperti lori dan bas yang memandu secara berterusan di lorong kanan. Tadi cik bawa kenderaan ni, bas ni, cik duduk lorong kanan secara berterusan. Itu satu kesalahan tu. Lama cik. Tak boleh. Sebab kita ikut cik dengan kereta tu bunyi daripada Pacific tadi. Okey, sampai sini. Tak laju lah. Potong kan, potong. Potong tu tak boleh berterusan. Memang tak boleh berterusan. Saya dah potong masuk kiri. Yang tu je. Tak boleh berterusan macam tu. Salah. Okey. Pemandu bas pekerja ini cuba menagih simpati agar tidak dikenakan tindakan kompaun RM300 di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Abang berapa lama nak bawa bas? Lama dah. Ada 20 tahun? Lambai. Jadi macam kesalahan yang abang buat ni tadi, abang perasan tak? Saya tak kali. Sebab dari pukul 4.30 pagi tadi kan, saya bawa ni. Lepas tu memang salah saya. Saya dari Pakong. Bukan ambil orang Kelang, tak ada lah. Tak ada orang Kelang tu masuk pergi Penang, lepas tu balik lagi nak balik tidur ni, nak pergi petang jalan ni. Jadi terbalik sikit dengan panas-panas kan. Sebab benda ni tak boleh. Kesalahan memandu orang Kelang tu salah. Okey. Sementara itu, operasi di sebelah malam pula mengesan sebuah bas persiaran yang dipandu pada kadar melebihi 90 km sejam di Plaza Tol Juru. Wah, bonti lepas pada tol ni ya. Bonti lepas nak. Ada penumpang? Ada. Berapa orang? Ada 12 orang. Habis kenapa lagi? Saya cuba bawa. Saya rasa biasa je tadi. Laju 90. Apa dia punya pergerakan? 90. Yang ni dia ikat minyak 90. Laju dengan lorong kanan berterusan. Pasal dia memang dia kat minyak memang 90 ya abang ni. Boleh cek tengok dia memang 90 kat. Dia punya memang kat minyak ni. 90 betul lah. Daripada 150 sampai kat dekat tol ni. Baru masuk kiri tu daripada tol. Saya follow jauh tu. Kesut ni. Tak mahal aja kata bukan nak sengaja kata kan. Macam awak. Yalah saya tahulah. Lepas tu bawa tu orang tu. Nyawa orang terutama di musim-musim perayaan ni. Kita tak mahu nanti kecuaian disebabkan risiko penumpang. Kena pengetahuan bawa ikut peraturan. Selain daripada memandu laju di lorong sebelah kanan secara berterusan, bas ini juga sepatutnya mempunyai pemandu kedua ekoran perjalanannya melebihi 300 km, iaitu dari Kuala Lumpur menuju ke Sungai Nibong, dan ketika ini 2 kompaun akan dikeluarkan kepada pemandu bas persiaran ini. Pemandu kedua ada tak? Pemandu kedua cuti. Bawa lebih 300 km mesti ada 2 pemandu. Jangan bawa 2 pemandu tapi pemandu tu tidur. Abang bawa seorang sampai besok dia meeting pula, bawa abang pula tidur. Tak boleh. Patutnya sampai mula TBS, Ipoh tukar. Abang pula rehat. Bukannya abang bawa satu sampai lepas tu besok dia pula. Bukan begitu. Dia mesti tukar. Lebih 200 km tukar. Para penumpang bas turut diminta untuk menjadi mata dan telinga pihak JPJ dengan menyalurkan aduan dan maklumat mengenai kesalahan pemandu bas menerusi aplikasi e-aduan@jpj. Dia mesti ikut lorong nombor 2 atau nombor pertama. Ataupun dia potong, dia akan duduk lorong pertama. Kalau dia nak potong, duduk lorong kedua. Bukan dia guna lorong laju. Cuma dia nak ajar trip, tak sampai.
Itu yang kita tak mahu pemandu ni, dia kena ikut etika tempat dia bawa passenger. Kalau jadi apa hal, nak kontrol bas ni bukan macam kontrol bawa kereta. Kita nakkan penumpang yang naik tu pasti selamat sampai. Kita gunakan perkhidmatan. So dia kena sediakan perkhidmatan yang orang kata yang boleh menjamin penumpang lah. Selain kompaun, tindakan penggantungan lesen memandu boleh dikenakan kepada pemandu kenderaan berat yang melakukan kesalahan berulang. Sebab kita bawa nyawa penumpang, yang diorang guna perkhidmatan bas ni ialah untuk diorang punya pengangkutan yang kedua, sebab dia nak balik kan. So bila dia naik bas, dia nak rehat, nak relax supaya dia sampai ke Penang contohnya. Jadi kita kena bertanggungjawab. Menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Pulau Pinang, Adnan Mat Isa, sepanjang tahun lalu sehingga Mac 2023, 1,429 notis saman telah dikeluarkan oleh pihaknya kepada pesalah trafik termasuk pemandu kenderaan berat yang melanggar Undang-Undang Jalan Raya. Kita dapati bahawa penggunaan lorong kanan oleh kenderaan perkhidmatan awam dan juga kenderaan perdagangan ni masih lagi berlaku. Walaupun penguatkuasaan dijalankan oleh penguatkuasa GP Penang ni sentiasa kita buat. Kebanyakan daripada pemandu ni tidak mahu menukar gear. Dia nak terus tekan speed berterusan supaya dia semua berjalan. Kalau dia ikut jalan lorong kiri, maka dia kena tukar gear lah, gear 2, gear 3. So dia tak mahu buat itu sebabnya kebiasaannya pemandu menggunakan lorong kanan berterusan. Jadi kita menasihatkan kepada semua kenderaan perkhidmatan awam dan juga kenderaan barangan untuk tidak menggunakan lorong kanan ini sewenang-wenangnya. Tambah Adnan lagi, siasatan dan tindakan selanjutnya akan dijalankan ke atas syarikat kenderaan-kenderaan berat ini mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Kita akan tindakan apabila berlaku sesuatu hal yang menyebabkan ini, kita akan buat audit. Dan dalam audit pemantauan tu kita akan tengok sekiranya ada markah dia bawah daripada 70%, maka kita akan syurkan kepada APAD untuk digantung lesen pengendali dia lah. Ini adalah operasi yang berterusan. Kita tak mahu menjalankan operasi ini pada musim perayaan saja, kerana penggunaan jalan raya ini bukannya tertumpu pada musim perayaan. Ia digunakan oleh sesiapa saja sepanjang masa. Operasi tamat pada jam 2 pagi. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. You jaga stor sini? Bukan jaga siap join buahnya. Walaupun amaran keras telah diberikan mengenai sindiket jualan barangan tiruan, masih ada tauke yang tetap berdegil. Modus operandi juga sering bertukar bagi mengelirukan pihak berkuasa. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Baru-baru ini, sindiket penjualan beg tangan dan kasut tiruan berjenama terkemuka di Jalan Petaling Kuala Lumpur sekali lagi dilumpuhkan pasukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur. Pihak PDRM akan membantu pihak KPDNHP di mana setiap premis kami akan bekalkan 2 anggota dan juga pegawai bagi menangani sebarang isu provokasi dan juga tangkapan individu yang melibatkan di dalam premis. Ops Putra 2.0 dilaksanakan kerana terdapat segelintir pengusaha yang masih berdegil menjual barangan tiruan berjenama walaupun amaran keras telah diberikan oleh pihak berkuasa. Ketujuh stor penyimpanan barangan tiruan yang diperiksa dipercayai didalangi oleh tauke warga tempatan yang mengawal rapi setiap pergerakan keluar masuk stor itu.
Pemeriksaan di stor kasut tiruan berjenama di tingkat 1 ini mendapati pemilik premis dipercayai telah mengambil upah beberapa pekerja untuk mengawasi stor ini dan penginapan juga telah disediakan oleh pemilik premis bagi memudahkan pekerjanya mengawasi stor ini secara 24 jam tanpa henti. Hasil intipan selama 2 minggu, seorang wanita warga asing disyaki pekerja stor barangan tiruan berjaya diberkas pihak KPDN. You jaga stor sini ya? Ha? You jaga stor sini? Bukan jaga siap jual buahnya. Habis tu yang beg-beg ini siapa jaga? Beg itu orang lain China. Ya, tadi Tokyo cakap ni satu ni dia punya? Ya, panggil dia. Siapa pun tak tahu punya. Itu punya beg tu jaga. Tak tahu mah. Mana tu dia. Habis tu yang store ni siapa jaga? Oh, store dia. Dia jaga? Dia Hari-hari store. dia jaga? Di store dia beg itu punya lain. Itu lainnya itu China punya. Tadi you cakap bos jaga? Bos jaga? Tadi you cakap? Saya cakap bos jaga. Ketika disoal, wanita berusia 42 tahun ini mendakwa kononnya tidak mengetahui mengenai sindiket penjualan barangan tiruan tersebut. You kerja dah berapa lama dah kat sini? 1 bulan lah. You selalu nampak beg stok datang? Lori bawa masuk beg, stok masuk? Tak nampak? Tak nampak. Itu orang Cina. Sini you bayar sewa tahu berapa? Tak tahu lah saya ingat. Gaji you bos tadi bayar? Ya, tak boleh balik kampung. Rumah pun tak ada lah. Susah. Amat banyak surat tuanya. Pemeriksaan mendapati stor barangan tiruan yang beroperasi lebih 10 tahun itu dipercayai menyimpan secara salah lebih 200 barangan tiruan berjenama yang dipercayai diselundup masuk dari negara jiran. Stor ni tutup pukul berapa? Sini? Ya, 10. Tutup pukul 10. 10 tu tak tahu lah. Itu punya botnya. Saya pun tak nak kasih saya siapa mana. Itu bukan sini. Kunci berdarah. Bos kunci stok. Ya. Jadi tak pernah nampak bos bawa keluar stok tak? Tak pernah nampak bos ambil stok keluar? Nak jual punya? Tak pernah? Tak. Setakat April 2023, 15 individu melibatkan kesalahan berkaitan harta intelek dan 33 kes direkodkan di bawah Akta Cap Dagang 2019, Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Hak Cipta 1987. Memang diorang pun tahu, dia guna pelbagai-bagai cara. Mungkin kalau orang nak ambil barang, dia boleh twist pergi store lain. Dia tak akan pergi pada satu store yang sama. Dia pergi pada store A, store B, store C. Dia tak ada satu hari itu dia akan ambil barang dari tempat yang sama. Itu tak akan berlaku. Banyak rumah kedai ni dijadikan. Kalau kita panggil ni store haram lah. Tapi untuk nak kata nampak tu tak ada lah. Memang kita tak boleh nampak sebab dia simpan ni memang secara tersorok. Memang kena melalui risikan yang teliti. And then premis ni bila kita nak buka pun kita memerlukan waran kebenaran untuk kita buat geledah. Tambahnya, kesemua stor yang diperiksa pihak KPDN yang turut dibantu pasukan PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia dan wakil pemilik cap dagang mendapati pembekal barangan tiruan menggunakan nama pemilik stor bagi mengaburi pihak berkuasa. Kebanyakan premis disewa atas nama pekerja asing. Dia jarang dia orang buat sewa atas nama warga negara. Biasanya orang yang menyewakan pun they don't care. Apa you berniaga dalam tu, they don't care. Itu yang menjadi masalah kita lah. Dari segi agreement ni, memang kebanyakan penama atas kontrak sewaan itu adalah pekerja asing yang kadang-kadang kita tak dapat kesan pun dia di mana. Operasi yang bermula jam 2 petang itu telah menyita sebanyak 3,563 barangan tiruan berjenama yang dianggarkan melebihi RM300,000 mengikut kesalahan di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami.
dalam kesempatan ini, saya Sofia Nur Suryatun mewakili tim Perbitan 999 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh umat Islam. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah. Saya Haris Farah Alex, penerbit program 999. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Di musim perayaan ini, kami ingin ingatkan kepada anda supaya berhati-hati di jalan raya. Selamat Hari Raya kepada semua anggota keselamatan. Kepada penonton 999, jaga diri anda. Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin saya ucapkan kepada penonton 999. Pastikan tayar kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada semua umat Islam. Ingat untuk mematuhi etika bermain mercun dan juga bunga api. Pastikan anda mengetahui gerak-geri anak anda bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Aidilfitri tahun ini disambut dengan kemeriahan bersama yang tersayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat pulang ke kampung halaman masing-masing. Berhati-hati di jalan raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jangan lupa untuk memastikan keselamatan diri dan keluarga sentiasa terjaga.